أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. قال مصنف رحمه الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Mudah baca sebab ada baris. Kalau tak ada baris kan payah nak baca lah. Wa qul rabbi zidni ilma. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Satu kesemuanya ayat Quran tu. Al ulama'u warasatul anbiya. Maka ni hadis. Ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Man zaral ulama'a faka'annama zaral anbiya'a. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takunir rabi'a fatuhlika. Al-almu qazainu wa mafatihu has-su'alu fas'aluhu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. Fa innahu yu'jaru fihi arba'atus sa'ilu wal ilmu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Mengangkatlah oleh Allah allazina amanu minkum, akan mereka-mereka yang beriman daripada kamu. Wallazina utul ilma darajatin. Dan Allah Ta'ala mengangkat juga mereka-mereka yang diberikan akan mereka itu akan ilmu darajatin, akan beberapa darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ilmu ni, Allah Ta'ala angkatkan ataupun mengurniakan bagi mereka yang disebut ni akan beberapa darajat, akan beberapa pangkat. Dengan makna katanya, apabila Allah Ta'ala mengangkatkan akan darajat ataupun mengurniakan darajat kepada mereka yang disebut ini, tentulah kedudukan mereka itu mulia. Hari keputeraan sultan dikurniakan beberapa pingat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mempunyai jasa. Kepada orang-orang yang mempunyai jasa yang banyak. Tutup guru, ustaz-ustaz, pendidik-pendidik, pentadbir-pentadbir. Kerana jasa mereka banyak. Nak mengenangkan jasa mereka itu, lalulah dikurniakan pingat, pangkat, datuk, datin umpama. Ni Allah Ta'ala mengangkat beberapa darajat ni.
tentulah tinggi. Orang yang tinggi pangkat dia di sisi Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, katakan olehmu, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan olehmu akan aku, ilma, akan ilmu. Dengan mana kata kerapkan kita berdoa kepada Allah. Maknanya kerapkan kita berdoa kepada Allah, ataupun selalukan kita berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala tambah akan ilmu yang memberi manfaat, sama ada manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Tapi dari ini kita bersabit dengan ilmu ataupun bersabit dengan amal. Kita tak minta Tuhan tolong tambahkan. Yang kita minta tolong tambahkan nasi, gulai. Tambah nasi, amri. Tambah gulai. Makan selera tengah hari ni. Apa tak? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya senya yang takut akan Allah. Min ibadihil, daripada hamba-hambanya Allah. Al-ulama'u, ulama. Dengan makna katanya 95% daripada hamba-hamba Allah ni yang takut akan Allah terdiri daripada golongan ulama. Tu. Kenapa? Kerana kebanyakan ulama ni dia tahu. Dia tahu perkara yang haram, dia tahu perkara yang halal, dia tahu perkara yang wajib. Dia kenal Tuhan, dia kenal segala rasul-rasul. Jadi kesemua tu tadi membawakan hati dia tu takut kepada Allah, dengan dia mengerjakan apa yang disuruh, yang Tuhan suruh, dan meninggalkan apa yang Tuhan larang. Dia takut dengan Tuhan. Kalau tak ada berasa hati tu takut dengan Tuhan, bertukar. Hak halal dia kata haram, hak haram dia kata halal. Bahkan banyak mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah daripada mengerjakan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Syaitan ni dia jahat. Hari-hari syaitan ni dia nak konsep kita. Dia nak ajak kita kepada mengerjakan perkara-perkara tak molek. Betul jaga. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Hanya kerana syaitan bagi kamu tu seteru yang nyata. Kita seteru, kalau kita ada seteru, maka seteru tu kalau bolehnya dia nak merosakkan kita. Bukan dia nak ajak kita pada perkara-perkara yang berkebajikan. Sebab itu kita kena tahu langkah-langkah sebagai nak mencegah syaitan daripada masuk ke dalam diri kita ni. Lepas tu tak kedilah kita kata di masa kita mengaji kita menguat. Itu syaitan. Tapi sebelum daripada mengaji, kita segar, berborok-borok, bergurau senda, tak ada mengantuk. Tapi apabila mata kita memandang kitab, rupa-rupanya tunduk terus. Nampak ke mana? Apabila menguat tu ni, jangan buat begini. Oh, syaitan lagi masuk. Ni kinayah daripada menghina syaitan.
Tapi kita dah pekuk juga. Pekuk dengan tangan kiri ni. Pekuk dengan tapak. Pekuk dengan belakang tapak tangan kiri. Ni, tangan kanan. Tak kinayah daripada hina dia. Nampak? Tu jaga tu. Habis itu. Dia banyak takut di kalangan apa? Hamba-hamba aku ni. Ataupun ada berasa puas ke dalam mengaji. Dia kata ulang hak tu lah. Puas aku tak ada perkembangan ke ustaz ni. Dia ulang hak tu lah. Puas aku. Tu syaitan. Ustaz ni tak ada pengembangan daripada segi lurah kan. Mari daripada lacuk mana ni? Hak tu lah dia kata. Jaga syaitan. Lepas tu, hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Adakah sama mereka-mereka yang mengetahui? Jika dibandingkan dengan mereka-mereka la ya'lamun yang tidak mengetahui, maka tentulah tidak sama. Kedudukan orang yang berilmu dengan kedudukan orang yang jahil, maka sudah tentulah tak sama. Kedudukan orang yang kenyang dengan kedudukan orang yang lapar, tentulah tak sama. Kedudukan ahli surga dengan kedudukan ahli neraka, tentulah tak sama. Kehidupan orang susah dengan kehidupan orang yang senang, tentu tak sama. Sekira-kira kita kata akibat daripada kita ni jahil, maka boleh menempatkan diri kita ke dalam neraka. Jaga tu. Akibat daripada kejahilan diri kita ni, maka boleh menempatkan kita duduk dalam neraka. Akibat daripada kepandaian kita, dari segi hukum hakam umpama, menarik ataupun membawa jalan kita kepada mengekalkan keadaan kita hidup dalam surga. Jadi begitulah. Semua itu ilmu. Semua itu berpandu pada ilmu, berdasarkan keilmuan. Kira-kira kalau tak ada ilmu, boleh hidup dalam neraka. Kalau ada ilmu, insya-Allah masuk ke surga. Dan dengan ilmu lah menyuburkan dan mencantikkan amal ibadat kita. Jika dibandingkan dengan orang yang beramal dengan tidak ada ilmu. Tapi jaga. Orang yang ada ilmu, dia tak beramal dengan ilmu dia. Maka dia masuk ke dalam neraka 100 tahun sebelum daripada kafir penyembah berhala. Yang mana kata kafir penyembah berhala tu tak masuk lagi. Ini bukan hadis ni. Ini bukan hadis ni. Ini kata Syekh Ibn Ruslan di dalam Matan Zubat. Maknanya kafir penyembah berhala tu tak masuk lagi dalam neraka. Maka dia tunggu dah, ready dah, menanti saing-saing dia yang di atas dunia mempunyai ilmu tapi tak beramal. Dia duduk gamit. Tolong kita. Tu bahaya. Bahaya orang yang tak ada ilmu ni. Bahkan membawa keuntungan daripada dunia hingga kepada akhirat bagi orang yang berilmu. Maka tuntutlah ilmu. Hilangnya ilmu dengan dimatikan ulama. Akhir zaman ni berapa kerat ya. Ulama yang betul-betul ulama lah. Pak Ulo dan semua banyak. Dakwa sana, dakwa sini, dakwa sini, dakwa sini. Tu.
Habis itu kan. Dengan mana katanya tak sama. Al-ulama'u, ini hadis Nabi. Warasatul anbiya, bermula ulama. Lapah ulama tu sirah mubalaghah. Al-ulama'u, jamak daripada ulama. Ulama ni. Ulama ni. Mana sirah mubalaghah. Mana ulama ni? Orang yang bersangatan alim. Warasatul anbiya'i, ialah waris. Ialah waris Nabi-Nabi. Jadi ulama itulah waris Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia wafat, dia tak ada meninggalkan harta yang banyak. Tapi dia meninggalkan ilmu. Dan ilmu itu merupakan amanah bagi umat Nabi-Nabi Muhammad yang terdiri daripada ulama. Kenapa? Kerana ulama lah yang menerima amanah daripada ilmu Nabi, sekira-kira nak memperkembangkan, nak memperluaskan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama'u Habibullah walau kana fasiqan. Bermula ulama tu kekasih Allah. Walau kana fasiqan, sekalipun ada mereka itu fasik. Sekalipun ada mereka itu fasik, tapi mereka Habibullah, tetap menjadi kekasih Allah. Kenapa? Kerana ulama ni dia tidak seperti mana Nabi maksum. Cuma ulama ni mahfuznya. Kalau Nabi itu maksum, pelihara mereka daripada dosa sama sekali. Adapun ulama mahfuz, mana Tuhan pelihara, sekali-sekali jatuh juga maksiat. Tapi dalam mereka mengerjakan maksiat tu, amri, mereka cepat sedar, lalu mereka bertaubat. Apa perkara yang menyedarkan mereka? Ilmu. Ilmu itulah perkara yang menyedarkan mereka. Sebab itu Nabi kata, Nabi kita kata, ya akhirat besok, Allah Ta'ala rupakan ilmu ni ialah secantik-cantik daripada perkara-perkara yang lain. Tak ada perkara yang cantik yang dapat mengatasi kecantikan ilmu di akhirat besok. Ilmu lah. Ambil hak cantik. Amin. Ada ke tak ada? Kata. Ambil hak cantik. Ni mau ambil hak hidup. Nampak meri? Dah hak cantik kan dah hidup meri. Meri? Dah hak cantik dia padan kita lah. Kupu-kupu. Tengok dalam babun nikah umpama. Kita halus macam tungau. Isteri gemuk macam gajah. Kupu tak meri? Kupu daripada kedudukan kita lah. Kedudukan tubuh badan. Kupu dari segi lain pun kena kupu juga. Gitu nah. Nak kata Nabi, apa nak kata ulama? Al-jahilu aduwullah walau kana abidan. Bermula orang jahil ni seteru Allah
Sekalipun adalah mereka itu abid, beramal ibadat, kalau kita tak tinggal. Tapi dengan sebab tak ada ilmu, barangkalilah amal ibadat yang mereka kerjakan itu tidak menjadi sempurna. Dan hati mereka pula berlumuran dengan segala cemar-cemar seperti riya, takabur, sum'ah, dan sebagainya. Akhirnya apa Amri? Akhirnya tak ada ilmu. Jadi ulama lah mewarisi pesaka Nabi, iaitu ilmu. Dan hari ini berapa kerat lagi ulama yang betul-betul ulama, berkokok ke sana, berkokok ke sini, dalam menyebarkan agama, masuk ke pelosok sana, masuk ke pelosok sini, tak ada putus asa. Walau mereka diancam dengan ni, diancam lagu tu, tetapi mereka tetap dengan pendirian mereka menyebarkan ilmu di merata pelosok. Kadang tu setengah ulama sanggup meninggalkan kepentingan diri, sanggup meninggalkan kepentingan keluarga, semata-mata nak mengutamakan kepentingan masyarakat, lebih-lebih lagi masyarakat yang jahil. Kita tak ada fikir. Kita tak ada fikir. Betul, Allah irham Tuan Guru Haji Mak Zain dulu dia kata, dia menceritalah, kita jangan jadi macam ayam. Tahu ayam lagu mana? Kalau dihambur nasi basi pun dia patuk. Ada pun dihambur dengan permata-permata, maka dia takkan patuk. Nampak Amri? Jangan jadi ayam. Kita orang hamburkan dengan ilmu, orang curahkan dengan ilmu, kutip, ambil, guna pakai. Sementara ada ulama, dah tak ada ulama besok, tak tahu, barulah melilau nak cari ulama. Betul-betul ulama lah. Kau buat-buat ulama pun banyak. Lilit serban besar-besar, pakai jubah melerit, ridak harga mahal, kecek bak Islam, Tuhan pun tak kenal, rukun semayang pun tak betul, rukun semayang pun tak tahu, rukun syahadah pun tak tahu, perkara yang membatalkan syahadah pun tak tahu, kesempurnaan syahadah pun tak tahu. Bahkan kesemuanya itu adalah fardu ain. Sebab itu orang zaman dulu pada peringkat permulaannya mengaji kitab Masailal Muqtadi. Kau soal jawab. Orang lain ni ada nak mengaji? Ada nak mengaji kitab hak kecil-kecil? Nak mengaji siasah politik, nak mengaji mazhab 4. Mazhab kita Betul Haji Salih kata tak habis. Khola khila. Tu dah hari ni. Habis itu. Ulama ummati. Bermula ulama itu umat aku, ka'ambiyai, seperti mana nabi-nabi Bani Israel. Seperti mana nabi-nabi Bani Israel. Tu hadis tu, manzarul ulama apakah anna mazarul anbiya. Siapa-siapa yang menziarahi ulama, nak ziarah lagu mana? Ulama belakang rumah dia pun tak tahu, tak kenal. Memang lagu tu lah. Tu setengah daripadanya kita ni. Kita ni, kalau kita alim pun, kadang di kampung kita tak ada masyhur. Tempat orang lah kita masyhurnya. Lebih-lebih lagi pula, orang tahu. Mu tu masa kecil terbulah. Dia dah ungkit hak tu. Mu tu masa kecil pengedar dadah. Dia dah ungkit hak tu.
Tu kata tungau depan mata, mana tungau seberang laut nampak. Gajah depan mata dia tak nampak. Mati tengok. Dia ungkit kejahatan orang yang sudah bertaubat hingga kan menjadikan dia alim tu. Dia ungkit. Nak royak ke orang perkara sebenar. Mu tu kecil lagi. Kecil dulu bukan main buah makan dadah. Timbul. Padahal dia dah bertaubat dah. Kesilapan dia tangan tu dah. Tapi kebaikan dia tu lebih pada tu lagi. Kita tak pandang. Ini dah hari ni. Manusia menilai. Kebanyakan manusia dah hari ni menilai keburukan semata-mata. Tak pandai menilai. Tu dah. Tak ziarah dah. Kalau kita tahu di satu-satu tempat tu ada ulama. Walau di tengah pulau sekalipun, maka kita pakat pergi dah. Pada zahirnya habislah pitih. Tapi tak apa, Amri. InsyaAllah Tuhan akan balah lebih daripadamu. Lebih daripada perbelanjaanmu tu lagi. Itu menandakan di situ ada keberkatan. Ziarah ulama ni. Ziarah ulama. Kalau kita tahu ada ulama, pergilah ziarah. Pakaan nama maka seolah-olah hak perbuatan seorang yang menziarah ulama tu seolah-olahnya menziarah ia akan segala nabi-nabi. Seolah-olahnya menziarah ia akan segala nabi-nabi. Ni sebuah pahala dia tu banyak. Kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita tak bertemu. Apa tak nabi-nabi yang dahulu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mu nak dapat pahala seperti mana mu menziarahi ulama, seperti mana mu menziarahi anbiya, maka mu menziarahilah ulama. Ni sebuah pahalanya tu. Ni sebuah pahalanya amat besar. Kalau pada tu tak kedai lah kita kata segala nabi-nabi ni masih hidup, itu pun belum tentu kita boleh menziarahi mereka itu. Kalau mereka tu kedudukan mereka tu dekat dengan kita, kalau mereka tu jauh, nak pergi ziarah. Tu kalau pada tu tak kedainya mereka tu masih hidup, segala ambiak-ambiak ni. Nak boleh pahala seperti mana mu ziarah segala ambiak, maka mu ziarahlah ulama. Ziarahlah ulama. Ziarahlah ulama. Buatlah tinjauan, ambillah istifadah. Mintalah dia memberi nasihat-nasihat umpama. Mintalah ijazah yang berpatutan, yang boleh kita amal dengan jalan istiqomah. Kadang kalau kita terima ijazah ni, satu-satu amalan ni, kalau kita terima ijazah boleh membawa kepada kita istiqomah. Kerana setengah-setengah orang yang nak memberi ijazah tu dia buat syarat. Dia buat syarat. Amalah tarekat-tarekat yang muktabar, amalah tarekat-tarekat yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih di zaman fitnah ni, betapa pentingnya pengamalan tarekat tu. Tarekat yang muktabar lah, tarekat yang sampai sanad hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ahmadiyah ke, Naqsabandi ke, Samaniyah ke. Tapi di hari ini mati dah guru-guru yang boleh mengijazahkan ataupun boleh membai'ahkan amalan-amalan secara khususiyah yang dapat menyuburkan iman dan Islam kita, yang akhirnya kita mati dalam husnul khatimah. Kata nak. Tapi janganlah ziarah saja. Kena minta lah istifadah
Dengan ziarah saja. Habis itu hadis Nabi itu. Kun aliman. Kun fa'lun amrin. Daripada kana yakunu kun. Kun tu fi'il amar tu. Daripada kana yakunu kun. Jadi beramal. Apa dia amalan dia? Meropong isim menasab khobar. Isim dia nasab meropong isim dia ropong tu. Mana dia khobar dia? Nasab. Jadi lapah aliman tu. Kun aliman. Sebab tu jadilah kamu. Kamu tu lah. Kamu kan isim bagi kun. Aliman tu jadi nasab. Menasab isim meropong khobar. Kana ni menasab isim meropong isim menasab khobar. Saudara bagi kana yakunun meropong isim menasab khobar. Jadilah kamu aliman, orang alim. Nabi suruh kita jadi orang alim. Bukan dia suruh kita jadi orang jahat. Bukan dia suruh kita jadi orang jahil. Tak. Dia suruh kita jadi orang alim. Nampak meri? Jadi nak kena jadi orang alim ni, kena ada ilmu dah. Kerana orang alim ni orang yang mempunyai ilmu serta dia beramal dengan ilmu dia. Maka itu dikatakan alim. Dia ada ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Maka amal itulah hakikat ataupun buah daripada ilmu. Nabi suruh kita jadi orang alim. Au muta'alliman, atau dengan au litaghyir. Kalau tak jadi orang alim, mu jadilah muta'allim. Mana orang yang belajar. Itulah tanda kita kasihkan Nabi. Kita menerima arahan Nabi. Kita mengiyakan perkataan Nabi. Itu kita tanda kita kasih. Bukan nanti nak angkat bendera hijau. Tanda kasih ke Nabi. Beramal dengan hadis Nabi. Di sini apa dah? Nabi suruh mu ngaji. Nabi suruh mu jadi orang menuntut ilmu. Kalau kita berasa kita yakin dengan pendirian kita sekadar kita mampu, tuntut ilmu. Tengah ada ulama ni. Kita di Malaysia ni saja belagak. Orang Malaysia ni belagak. Ingat kata Allahyarham Turun Haji Ghazali masa dia mengajar di Mekah. Dia kata orang Perak berapa kerat yang mengaji dengan dia. Yang banyak mengaji, tu kata orang Perak tu belagak. Tok Haji Ghazali kata, berapa kerat dia orang Perak mengaji dengan dia masa dia di Mekah. Orang lain tu semua orang lain. Tu kata orang Perak ni belagak. Dia tak pandai nak menafaatkan ilmu. Dan dalam hadis Nabi, hadis lain lagi Nabi kata, tuntutlah ilmu daripada buayan hingga sampai kepada liang lahat. Sebab itu kalau kita tengok di Indonesia, di Thailand, walau mereka dah bergelar tuan guru, pak kiai, baba umpama pun, ambil ruang masa lagi cari guru ngaji. Baba Zaid, dan ni masyhur lah produk Baba Zaid tu, ribuan murid ngaji lagi dengan Baba Mak Mawi. Baba S panjang, tak ada sempat masa, tak ada masa nak ngaji, tapi ambil masa muzakarah dengan Baba Mak Mawi. Kita ilmu setungau.
dah nak bongkok, dah nak takbur, nak berasa megah. Lebih-lebih lagi pula orang situ kenal, orang sini kenal, orang situ kenal, orang sini kenal. Usaha nak menambahkan ilmu, tak ada. Apa? Yang mana kita tahu saja. Tu kata, tak bertambah ilmu, mana? Sekadar kita tahu. Cuba kita mengaji, ada keberkatan, maka ilmu kita bertambah. Bertambah. Dulu tak pernah dengar hak ni. Apabila kita mengaji, pernah dengar dah ni. Tu kata orang ilmu banyak. Tabahur. Tu dia nak. Au muta'alliman, ataupun jadilah kamu itu orang yang mengaji, orang yang belajar. Tapi kena ada syarat lah. Dalam mengajar tu yang penting sekalinya adab. Ta'lim wa ta'dib. Ni kaedah. Kaedah ulama-ulama zaman dulu. Yang dia ambil daripada habaib daripada Yaman. Ta'lim wa ta'dib. Bukan saja mereka mengajar ilmu agama, bahkan mengajar adab. Apa panggil tarbiyah. Kita banyak boleh mengaji ilmu, tapi dari segi adab tak ada. Al-adabu fauqa ilmi. Adab tu mengatasi ilmu lagi. Kedudukan adab jika dibanding dengan ilmu, maka adab lagi. Adab lebih tinggi. Sebab itulah guru saya ngaji adab saja 5 tahun. Tak habis. Kita tang ilmu banyak boleh kita mengaji, tapi tang adab ke bawah. Patutnya lagi kita banyak ilmu, lagi adab kita tu tinggi. Itulah sebenar-benar jalan tariqah, mengikut perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Yang mana Rasulullah dan para sahabat, akhlak mereka itu mulia. Itulah tariqah, perjalanan yang paling berkesan, yang paling mulia sekali. Ya talibal ilmi basyirul wara'. Wahai penuntut-penuntut ilmu, lazimkan datang wara'. Jangan duk buat perkara haram, tinggal perkara syubhah. Wara'. Tu nak. Habis sikit. Adab-adab mengaji banyak lagi lah. Kena jaga adab. Di Yaman tu bukan tinggi mana pun. Proses pembelajaran seleba-seleba dia bukan tinggi. Tapi nak tu najak Fiqh Tauhid akidatul awam ya. Tapi cuba tengok akhlak dia. Kita tok guru 1, kita 10. Terbalik kurang habis lah ni. Saya lah, orang lain wallahu alam lah. Tak ada adab, dia tu tak ada ilmu. Au mustami'an. Kalau kamu tu tak jadi orang yang menuntut ilmu, jadilah kamu tu orang yang menuntut dengar. Kira-kira kita kata dengar. Tak ada kitab, tak ada pegang apa pun, tak ada mendobit apa pun. Itulah pesen tu lah. Kadang mari, kadang tak mari. Itu pun sikap orang menuntut dengar ni. Betul tu guru pesan, kalau mu nak beri istiqamah, mu mengaji, bukan ada kitab. Dengan ada kitab tu membawa mu istiqamah. Kalau mu pesen dengar saja, minta maaf lah. Barangkali tak ada membawa mu kepada istiqamah. Tu guru saya pesan benar tu. Nak beri salah satu, nak beri perkara, nak memberi istiqamah kita dalam menuntut ilmu, bawa kitab lah. Kadang bawa kitab pun tak ada istiqamah tu, tak tahu lah.
Kitab dah ada. Jadi rugilah. Kitab beli, bayar, cas tu cas ni, mengaji dok. Kira rugilah orang panggil. Tapi masuk dalam membantu golongan orang yang mengaji ni, ataupun orang mengajar ni, wala mujamu seteguk air lah. Mari pelajar-pelajar, mujamu seteguk air pun boleh pahala dah. Tapi tak jadilah dengan tu. Balik kita kena mengaji sama kan? Kita tak ada fikir. Itu semua Tok Haji Saleh kata, kita tak ada fikir. Kita tak ada berfikir. Au mustami'an, ataupun orang menuntut dengar-dengar lah. Pun alhamdulillah lagi. Orang dengar ni amri, dia tak ada kitab, dia tak ada mendobit. Kadang mari, kadang dok. Perhati tengok. Wala takunir rabi'a fatahlika. Rasulullah warning. Dan jangan kamu jadi golongan yang keempat. Jangan. Lagu mana golongan keempat ni? Jadi orang alim pun tak. Duduk dalam majlis ilmu pun tak. Duduk mendengar pun tak. Itu golongan keempat ni. Golongan keempat ni jadi orang alim pun tak. Jadi pelajar pun tak. Menuntut dengar pun tak. Maka dengan sebab tu, patah lika, binasalah mu. Neraka pun mau. Tak malu lah. Orang dia pakat berlumba-lumba kepada akhirat. Kita berlumba kepada dunia hingga tertinggal akhirat. Tak malu. Hal haya'u minal iman. Di hari ni orang pakat duk berlumba menuju pada akhirat. Dunia ni tak berapa lama lagi tuan kiamat. Tengok dalam tafsir Sawi. Ada pengiraan dia tu. Ilmu beri luah lah. Ilmu beri luah. Cuma tak nyata. Tanda-tanda hak besar. Tanda-tanda kiamat hak besar. Dengan sebab apa tak nyata lagi tanda-tanda kiamat yang besar ni? Dengan sebab ada orang alim. Itu sebagai tiang. Dengan sebab ada perempuan yang menyusukan anak. Dengan sebab ada binatang yang meragut di padang. Dengan sebab ada golongan yang susah. Kalau tidak, lama dah kiamat. Ataupun dengan sebab ada wali-wali yang berdoa. Dengan kata mereka, Allahumma ghafir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca pahmayang. Dengan sebab tu, kalau tidak lama dah hancur. Kita tak sedar. Kalau tak ada kanak-kanak, tak ada perempuan yang menyusukan anak, tak ada orang alim, tak ada binatang yang meragut di padang, tak ada golongan miskin, lama dah dunia ni. Dan tak ada para awliya illah yang berdoa dengan apa? Allahumma ghafir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lama dah. Lama dah. Nampak tak Amri? Telur pun ketok dah Amri dah. Ketok dah Amri dah. Telur pun ketok dah. Cuma tak jatuh lagi ya. Patuh jika maka dengan sebab tu binasalah kamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, al-ilmu qazainu. Bermula ilmu tu qazainu. Ialah segala
Gedung-gedung. Gedung-gedung. Yang menyimpankan sebab berbagai-bagai rahsia lah kita kata. Wa mafatihuha, dan bermula anak kuncinya. Qazainu tu. As-soalu ialah seksi soal jawab. So, seksi soal jawab ni lah sebagai anak kunci nak membuka gedung. Nak membuka gedung ilmu ni tadi. Kira-kira dalam majlis pengajian, salah satu daripada perkara nak mendapatkan ilmu, maka kita kena soal jawab. Kena ada seksi soal jawab, mana-mana yang ada kemusykilan pada kita. Mana-mana masalah-masalah yang ada kemusykilan kepada kita lah. Tapi ingat, jangan soal tu soalan yang nak menguji. Biar kita mendatangkan soalan, bukan sahaja jawapan yang dijawab daripada soalan itu memberi manfaat pada kita, bahkan manfaat rakan taulan kita sekali. Tapi ada tak? Nak test guru tu lagu mana? Sedap nak bercakap tu. Dia pun tanya. Sebab itu babang S panjang, dia nak jawab soalanmu tu, dia perbetul dulu. Kalau tidak, dia tak jawab. Tu alim. Ada. Dia nak test. Nak buat pemain-pemain guru. Untuk saharat kamu nak boleh ilmu. Tak boleh. Terus kata nak mempermainkan guru, nak mempermainkan mak bapak, nak mempermainkan rakan taulan pun tak boleh. Nak memperolok-olok, nak mempersenda-senda. Banyak tu. Jelin nak menghina orang. Perhati orang tu perhati nak menghina. Banyak. Tu ni kata tak ada adab ni. Tu seorang zaman Nabi. Ada seorang tu, anak dia tu baik dengan orang alim. Dia anti orang alim, tapi anak dia tu kasih pada orang alim. Satu hari, orang alim tu beri kepada anak dia tu sebatang sugi. Lepas tu, dia beritahu kepada ayah dia. Ayah, dia kata, Syekh tu beri pada saya sebatang sugi. Lepas tu dia kata apa? Dia berimu sugi ya. Dia berimu sugi ya. Dia nak peleki. Jadi dia pun tidur. Dalam tidur tu, ni kerja Tuhan. Sugi tu tadi masuk dalam punggung ayah dia tu. Kena main-main. Penghina ulama. Masuk kayu sugi tu tadi dalam batang punggung, dalam punggung. Pagi-pagi tu sedar batang sugi yang diberi oleh Syekh ni tadi ada di batang punggung bapak dia. Lalu dia tarik, hok keluar anak babi. Ya, main. Kita kan ada takut. Hina ulama. Tengok ulama. Dengan pandangan hina. Mujurlah umat Nabi Muhammad ni, Tuhan tak tukar dia kepada binatang di masa-masa hidup. Di masa-masa dia hidup ni. Kalau umat Nabi-Nabi dulu, Tuhan boleh tukar jadi binatang pada masa dia hidup. Ada pun umat Nabi kita dah. Tu kata mulia. Sekurang-kurang setelah daripada dia mati, baru dia bertukar jadi anjing ke jadi babi kan. Dia mati dah. Kalau umat Nabi dulu, semasa dia hidup, dia boleh bertukar kepada khinzir, dia boleh bertukar kepada kalbun. Okay, tahu.
Duk hina. Duk hina ulama. Dan hari ni banyak. Tanpa kita sedar. Betul? Salah satu daripada perkara yang membinasakan iman, memandang lekeh di atas kebajikan orang, walaupun kebajikan yang dibuat tu sekadar memberi 5 sen. Gugur iman. Kita tak tahu. Dia pandang lekeh kan orang. Kalau ada 10 sen dah, aku pun boleh beri. Gugur imanmu. Ada kita nak ambil tahu. Itu semua masalah fardu ain. Jangan duk leki. Jangan duk pandang tentu pasal. Akibat besok. Masa ni tak apa. Bahaya. Ulama ni. Waris Nabi. Jangan kita buat main. Tuhan tahu kan? Gerak hatimu tu Tuhan tahu. Kemana maksudmu tu? Semua Tuhan tahu. Itu kita kena ingat. Mana-mana pelajaran yang kita kurang confuse, yang kita kurang yakin lah kita kata, maka hendaklah kita mengadukan akan soalan. Mudah-mudahan terangkatlah kesemampulan kita dalam masalah-masalah yang kita tak berapa nak clear. Pas'aluhu, maka tanya oleh kamu, dia akan ilmu. Fa innahu alhan wasyan, maka bahawasanya yujaru memberi pahala oleh Allah pihi padanya soal tu. Makna kita menyoal mana-mana yang kita berasa kemuskilan, maka Tuhan boleh beri, maka Tuhan beri pahala. 4. Yang pertamanya, orang yang menyoal. Nampak? Orang menyoal. Patut mana? Yuk jaru makna dibalah. Makna dibalah. Yuk jaru ni bukan diberi pahala. Dibalah padanya soal tu tadi 4. Mana ada faedah. 4 faedah dia. Yang pertama, faedah tu kepada orang yang menyoal. Barangkali apabila soalan dia tu dijawab, maka tersingkat kesemampulan tadi. Wal ilmu, maka ilmu, kalau kata ilmu kan, ilmu bagi orang yang menjawab tu akan berkembang. Dan bagi orang yang tak tahu, apabila dijawab, maka ilmu dia bertambah. Wal mustami'u, dan orang yang mendengar. Orang yang mendengar ni ada orang yang selain daripada orang yang menyoal tu. Dapat faedah juga. Yang menyoalnya amri. Apa tu? Abdullah kawan Amri. Abdullah tak menyoal. Abdullah ada di sisi Amri. Abdullah pun terbedik. Jadi Amri yang menyoal, boleh faedah juga, boleh manfaat. Maka Abdullah yang mendengar daripada jawapan Syekhul Khabir, boleh juga ilmu. Wal muhibbu lahum, dan mereka yang orang yang kasih bagi mereka itu. Dan orang yang kasih bagi mereka itu apa? Yang menanya tu. Jadi di kalangan kita mana ada orang yang kasih, yang suka dengan
Yang sebab kita menanya tu. Kira-kira kata mereka, mujurlah mu tanya. Aku boleh juga faedah. Nampak mari? Mujurlah mu tanya. Mujurlah mu tanya. Kalau mu tak tanya tak, hei, apa-apanya mu tak tanya? Tak berani. Guru tu garang. Guru tu nak marah. Nampak mari? Mujurlah Amri. Itu saya kira lah dia kata garang pun. Apabila kita soal, dia boleh jawab, dia boleh ilmu. Mujur dah. Nampak mari? Itu dia. Habislah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah, yang amat pembarus, lagi pula amat pengasihani. Aku buat mula aku karang akan ini kitab. Nampak mari? Tengok nombor 2 di bawah tu mari. Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim. Awak ni ikut nak gelap. Sebelum pada ni serius je. Ni kau Amri nak gelak ni. Amri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala bismillah indal jima'i. Fa'atahu waladun falahu hasanatun bi'adadi anfasi zalikal waladi wa adadi aqibihi ila yaumil qiyamah. Nampak Amri? Maknanya dia Musani nak beritahu pada kita setengah daripada kelebihan orang yang beramal dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nampak Amri? Artinya barang siapa berkata ia, kata apa? Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim lah. Bila Tok Amri ketika hendak jima. Lain pada tu tak baca tak apa. Nak naik mutu tak payah baca. Nak buka kitab permata yang indah tak gaduh nak baca. Nampak Amri? Tang nak jima, berebut dengan bini nak baca. Mu nak baca ke aku nak baca? Kerana hak ni sunat ni. Sunat kifayah ni. Jadi kita berjima ni melibatkan kita dengan bini kita. Seronok dengar. Hak tadi mengantuk. Apa je Ramlan? Nah. Kata mulut ni. Itu orang panggil benda masyarakat. Itu orang panggil benda masyarakat. Kalau kita seorang tak terbuat. Betul tak Amri? Kalau kita seorang tak terbuat, itu orang panggil benda masyarakat. Bainas naini. Tapi setakat 2 lah. Tapi setakat 2 tu ikut kadar kemampuan kita lah. Kalau batin kita kuat, tenaga batin kita kuat, semalam 7 kali boleh. Sebab Amri? Tak tahulah. Kalau Amin lepas benda tu tidur. Kan Amin? Letih Amin. Apa tak? Itu orang panggil sunat ainiyah ni. Sunat kifaiyah. Jadi hasil sunat tu salah satu daripada 2 orang tu. Sama ada kita membaca ataupun isteri yang solehah bagi kita kononnya membaca. Jadi maknanya kalau kita baca, isteri kita tak payah baca. Kalau isteri kita baca, maka kita pekuk mulut. Takut gelap. Kalau kita kata orang baru-baru ni gelak. Engkau tak biasa. Gelak tak jadi kerja Amri. Betul Amri?
Orang baru-baru dah mencerita lah kita tak ada pengalaman. Jahil tang itu. Nampak meri? Mana salah satu daripada dua orang tu tadi. Sama ada suami dia baca ataupun isteri dia baca. Jadi hasil sunat tu. Sama ada orang yang membaca boleh pahala, orang yang tak baca pun boleh pahala. Inilah keberkatan hidup ada bergu. Orang hidup kalau bergu ni dia berkat. Tapi kalau hidup singgah, semayang pun kurang pahala. Bagi Ramadan tambah 3 orang lagi. Biar dia bergu. Kurang-kurang bergu 2 je dah. Dalam ilmu mantik tu. Tapi kalau kita berlaku di atas ilmu nahu, bergu ni mesti 3 naik ke atas. Mana jamak kalau dalam ilmu mantik 2. 2 tu kira jamak dah. Tapi jamak dalam ilmu nahu 3 ke atas. Adapun 2 orang panggil tasniah, 1 orang panggil mufrad. Gitu nak. Maka datangkan dia. Kan dia barang siapa berkata. Pada permulaan jima' lah. Dengan lapar bismillahirrahmanirrahim tu. Oleh anak. Nampak mari? Mana dapat anak? Maka baginya anak tu. Tak kena. Maka baginya barang siapa yang membaca tu tadi beberapa kebajikan dengan sebilang-bilang napah, demikian itu anak. Nak ni banyak mana anak tu bernapah, maka banyak itulah boleh kebajikan pada orang yang membaca tu. Dengan mana kata boleh pahala bagi dia. Boleh pahala bagi orang yang membaca tu sebanyak-banyak napah anak tu. Dan sebilang napah anak cucunya. Dan sebilang napah anak cucunya orang yang membaca tu. Mana kalau anak dia banyak, cucu dia banyak, apabila anak kalau umur dia panjang, sempat dia bercucu. Jadi kalau kata anak dia 12 orang, banyak mana napah? Dalam sehari berapa kali bernapah? Tengok dalam Durus Samin tu. Apa tu? Cucu dia 12 orang. Lepas tu terkedainya bernapah juga. Pas hari banyak mana? Boleh beberapa kebajikan tu hingga sampai hari kiamat. Bukan senang umri. Sampai kiamat boleh kebajikan. Itu kata keberkatan lapah bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang dikatakan oleh Baba Maktub Bila ni. Itu keberkatan lapah bismillahirrahmanirrahim. Itu bagi orang dah ada isteri, ada suami. Bagi kita orang yang membuka kedai, maka kita tulislah sebesar-besar mana yang kita boleh tulis akan lapah bismillahirrahmanirrahim tu di dalam kedai kita, maka insya-Allah ada keberkatan. Kedai kita tu sering dikunjungi oleh pelanggan-pelanggan berturut-turut. Dengan mana kata barang perniagaan kita tu jadi laku, insya-Allah. Buatlah. Ataupun di dalam rumah kita letak lapar bismillah, tulis lapar bismillah pada tiap-tiap pintu. Maka rumah kita terpelihara daripada kemasukan syaitan dan terpelihara daripada fitnah dunia. Kalau dah kita tulis masuk juga, barangkali masa kita menulis tu kita di dalam keadaan tidak ikhlas.
sangka baik dengan Tuhan. Buatlah tengok. Mudah je Amri. Buat mana? Buat tengok. Tapi selalunya orang yang suruh tu dia tak buat. Kalau dia buat pun tak jadi. Banyak gitulah. Tu dia nampak. Ada pun orang yang mengamalkan benda yang disuruh tu, dia buat. Jadi. Banyakkan gitu. InsyaAllah amal. InsyaAllah lah. Tapi banyak lagi lah kelebihan-kelebihan Bismillahirrahmanirrahim ni. Sekurang-kurangnya ditengoklah di tepi kitab Faridatul Faraid, ada di tepi tu. Ataupun kita tengoklah dalam kitab Arabnya Khazinatul Asghar. Kalau di Banjar, di Aceh, dia baca tu kitab hikmah, ceritakan kelebihan-kelebihan ayat-ayat Quran dan cara-cara pengamalan ayat-ayat Quran tu. Jadi kena reti, jangan protek orang. Kaedah semayang istiqarah ni ada dua. Kaedah semayang istiqarah ni ada dua. Saya terima daripada Baba Mat sendawa pada masalah semayang istiqarah dengan berdasarkan ayat Quran. Makna kehendak kita tu jadi tak jadi tu ditentukan oleh ayat Quran. Tapi orang yang hendak semayang istiqarah tu sebelum terlebih dahulu akan diberi seolah-olahnya seperti mana kamus ayat Quran yang direngkahkan. Jadi berdasar pada situ, jadi ke tak jadi perkara tu, tengok pada tulisan ayat Quran tu. Tapi sebelum daripada tu, orang yang nak mengerjakan semayang tu diberi. So, kira-kira dia faham. Wallahualam, tak ada cerita lah tu. Seorang sama seorang boleh banjir Ramadan. Kita tak tahulah tu. Tapi semayang istiqarah ni dua. Jangan kita protek terus. Tak betul tu, jangan. Kita ilmu setakat mana? Jaga. Kita ni jangan mulut tu jangan bisa. Jangan bisa mulut. Mulut kena kawal. Habis itu nah. Tu kata setengah daripada kelebihan apa? Lapah Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu. Dan dengan Allah nasta'inu, kami minta pertolongan. Mana selain daripada Allah, maka kami tak minta pertolongan. Kerana yang selain daripada Allah makhluk. Apabila kata makhluk, maka ianya binasa. Apabila kata makhluk, tak sunyi daripada kesalahan, tak sunyi daripada kesilapan, tak sunyi daripada dosa. Apabila kita sadari kita ni berdosa, maka cepat-cepatlah kita bertaubat. Habis itu dengan nama Allah. Allah mana? Tuhan. Mana Allah tu nama bagi Tuhan. Jadi Allah tu nama bagi Tuhan. Allah tu orang panggil ismun. Tuhan tu orang panggil musamma. Mana musammanya? Zat Tuhan tu lah. Salah satu daripada nama zat Tuhan tu Allah.
Tuhan mana? Yang amat murah. Tu sifat Tuhan. Yang amat murah, yang amat boros. Bagi segala hambanya Allah. Hambanya Allah mana? Yang mukmin dan kafirin. Di mana? Di dalam negeri dunia ini. Begitu punya boros Allah Subhanahu Wa Taala dalam dia mengurniakan nikmat. Seperti mana nikmat kesihatan, nikmat kelazatan makan minum. Allah Ta'ala dia tak ada kedekut. Dan pemberian dia tu pula tak ada pilih kasih. Punya boros Tuhan. Tak ada pilih kasih, tak ada kata, "Ush, mu orang kafir. Aku nak beri untuk orang Islam je." Dah. Orang kafir pun dia beri, orang Islam dia beri. Itu kata yang amat boros, amat tak kedekut. Kita pun biar bersepakailah dengan sifat pemurah. Al-baqilu aduullah. Bermula orang yang bakil ialah seteru Allah. Apa yang kita ada mampu, kita sumbanglah. Kita ada ilmu, kita sumbang ilmu. Kita ada idea, kita sumbangkan idea. Ada harta, sumbangkan harta. Ada kepandaian, sumbangkan kepandaian. Apa juga tu. Al-baqilu aduullah. Bermula orang yang baqi, tangkai jerin, tai hidung masin, ialah seteru Allah. Nak jadi seteru Allah, bersifatlah dengan baqi. Mengikut kemampuan yang ada pada kita. Tapi kalau kita berhabis sehingga kan menyebabkan kita jadi miskin, dan menyebabkan keadaan kita menadah-nadah tangan kepada orang pula, kerana ndokkan pahala sedekah, maka itu haram pula. Kena kopi baru kena minumlah tu. Sedap. Buat banyak kamera. Jamu belaka. Apa tu? Gitulah. Tu dah. Kullu sadaqatin. Mana? Kullu ma'rufin sadaqatun. Mana tiap-tiap kebajikan tu dikatakan sedekah. Hatta tabassama. Sehingga memaniskan muka ataupun bersenyum ketika bertemu dengan saudara dia, sama ada dia kena ke tak kena, dia senyum muka. Masuk dalam kata sedekah, ikhlas, maka boleh pahala. Ini masa macam sanggelugur, masa macam buah kandi. Gitu kan. Tok Haji Saleh tu banking. Tapi dia kalau dia mengajar senyum semua. Nak tengok muka dia senyum banyak dalam mengajar. Jumpa orang pun senyum juga. Tapi dia pantang. Pantang mu mengiringi dia belah-belah tu, mu pergi bersakak ni, cakap ni dia marah. Itu apabila orang jumpa dia, cepat. Dia tak boleh. Dia tak boleh sembang tengah-tengah jalan. Dia kata rosak maru'ah. Tercemar maru'ah. Dia nak jaga tata guru kan, kena jaga. Tu kata tak kedekut Allah Ta'ala. Dengan mana kata dia beri nikmat. Macam mana nikmat kelazatan? Meratai. Sehingga kan orang kafir pun boleh nikmat kelazatan umpama. Dan nikmat yang Tuhan beri itu banyak pula. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tu dia. Allahyarham Syekhul Islam Perak.
Masa dia nak mati, tak lekang mulut dia daripada menyebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tu, orang nampak dah. Nampak kedudukan dia di akhirat besok, selamat. Tu, orang alim. Tu nak ayat katanya, tak kedekut Tuhan. Tapi kalau balik kitanya, biarlah kita bersepakat dengan sifat tak kedekut. Gitu nah. Lagi yang amat kasihani bagi segala hambanya Allah yang mukmin juga. Adapun sifat kasihan belah Tuhan ni khusus bagi hambanya Allah yang mukmin juga. Bukan di atas dunia. Di mana? Di dalam negeri akhirat. Nampak Amri? Ada pemboros tadi di dalam negeri dunia. Itu dia nak. Habis itu. Dengan menempatkan ke dalam syurga. Mana dengan menempatkan hamba-hambanya yang taat ke dalam syurga. Itu dia nak. Punya kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira hok masuk neraka dah tu dia geherik. Bawa pergi masuk surga melainkan dosa dengan sebab syirik, maka waktu kekal lah dalam neraka. Nampak mari? Lagu mana kata musannif? Aku memulai. Mana aku memulai mengarangkan akan kitab ini. Jadi musannif dia buat mula mengarangkan akan kitab ni dengan lapah Bismillahirrahmanirrahim. Barangkalilah nak tabarukan, nak mengambil berkat. Dan dengan dia Allah juga kami minta pertolongan. Dan dengan dia Allah juga kami minta pertolongan. Adapun sebab-sebab musannif memulakan karangan dia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ni, maka kita kesemua maklum dah lah. Macam kitab-kitab yang lain tu macam tu jugalah. Cuma ingat dengan tak ingat je. Tu orang panggil permulaan yang hakiki. Alhamdulillahillazi qala iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Sumqa wallahu a'lam bis-shawab. Jadi takat bulan ni je lah kita baca kitab ni. Pasal tebal sangat. Tebal sangat. Lagipun bahasa dia tu lengguk, bahasa dia ni tu mudah. Dengan makna kata boleh kita baca dengan sendiri. Mana-mana ada kemuskilan ataupun tersangkut dalam nak membahas, nak memahami akan luruh petani, keumpama kalau ada, sila tanya orang petani lah. Hello ke orang petani. Itulah. Tengoklah tukang kita apa, Aqidatun Najin kan, Faridah keumpama. Kita baca dah lah kitab ni. Kita baca kitab Tauhid. Kok Torek lama pula kita baca. Torek baru kita baca dah. Kita baca Torek lama, berkat Torek lama ni. Mana kitab karangan Torek lama, kok dulu pada Faridah ke Sirajul Huda ke
Zahratul Murid ke, Aqidatun Najim ke, maka kita tu berkat. Berkat. Jadi hok torek baru ni kita baca dah. Kita baca dah tapi tak masuk lagi lah. Kerana apa? Kata macam kita terbuat aulad tu, musonif tu dia anak murid ayah dia. Ayah dia ni dia mengajar ni, dia duk pusing rata dulu, baru dia masuk. Di situ pusing rata dalam memberi nasihat. Bukanlah sia-sia dia pusing rata tu lah. Dia beri nasihat. Maka pak baru dia masuk. Tidak ada pun torek-torek. Seperti mana kita kata kitab Sirajul Huda umpama dah. Dia tidak dimulakan dengan nasihat dulu. Ni ke semua murid ayat dia, kalau karangan dia mesti dimulakan dengan nasihat. Ada kitab-kitab ayat dia, seperti mana Taqribul Ihwan ke umpama, dimulakan dengan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan apabila kita beramal, nasihat tu mudah-mudahan memberi kejayaan pada kita lah, dari segi untuk memperolehi bidang ilmu. Jadi kitab ni dia tak ada cara buat hukum hakam pun dak. Nak kata kitab pekok pun dak, kitab tasawuf pun dak, kitab tauhid pun dak. Tapi dalam sebuah kitab ni ada belaka. Manaqib pun ada. Jadi kita baca sendirilah. Kita baca sendiri, kita tukar dengan tauhid. Ini saya sendirilah ni. Muktamad ni Amin. Tak boleh dengar. Muktamad lah ni. Kita tukar. Tengok Aqidatun Najim ke umpama. Aqidatun Najim pun torek dulu juga. Tapi takwil lah. Apalah kita mengaji kitab tu. Tengoklah macam mana kan. Tapi akan datang ni tak baca dah lah ni. Tuan-tuan baca sendirilah. Gaya lengguk bahasa tu mudah. Kalau baca pun bilalah nak habis. Kenapa? Kerana orang yang baca tu orang jahil. Apa tanda jahil? Merangkok. Merangkok. Saya baca merangkok sikit. Tu kata jahil. Kalau baca laju tu tanda orang cerdik. Tengok saya baca merangkok satu-satu. Jadi lambatlah kalau kita tebal ni. Lambat sikit. Jadi tuan-tuan baca sendiri cepat sikit. Gitu. Mudah ya. Tak usah buat ambil payah-payah.